Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera buat sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat pakcik daripada kelas mengaji tulis artikel jurnal level 1. Okey. Sekarang kita dah upgrade level 2. Okey, kita akan belajar dan terus belajar untuk mendapatkan ilmu. Dari sedikit ilmu kita tambah dan tambah lagi. Alhamdulillah, sebelum kita mulakan kelas mengaji tulis artikel jurnal ni, pakcik untuk beri sedikit taklimat atau makluman tentang konten ataupun kepentingan untuk kita menghadiri bersama-sama kembali dalam kelas mengaji tulis tesis dalam konteks level 2. Secara ringkas adalah tentang kemahiran menulis artikel. So dia lebih pada teknik-teknik menulis. Sebelum cerita perbezaan dengan level 1, pakcik nak cerita tentang persamaan dan kesinambungan. Okey. Tanpa ada level 1, sebab tu pakcik tak invite orang luar. Yang nak join level 2 ni hanya orang yang dapat menghabiskan level 1 sahaja. Jadi yang you all dianggap senior, level 1 adalah batch you all. So you all yang paling awal. Kita bermula pada bulan April, PKP. Pada ketika tu PKP bermula. Jadi you all antara orang yang terawal yang join kelas mengaji tulis artikel ni dalam grup WhatsApp. So grup ini juga akan di-upgrade kepada level 2. Okey, jadi saya pakcik mohon sangat-sangat untuk habiskan level 1 untuk lebih memahami banyak kita bincang dari segi database kenapa, apa dan bagaimana nak menulis artikel jurnal berindeks, jenis-jenis artikel jurnal berindeks. Kemudian kita belajar bagaimana nak menulis artikel-artikel dari segi ada data dengan tak ada data. Kita go through chapter by chapter, chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4, chapter 5. Okey, pelbagai tip and tricks telah kita lalui. So itu adalah bekalan-bekalan yang sangat penting. Okey, sebab bagi pakcik level 2 ni pakcik nak tekankan dalam konteks menulis. Dia sangat subjektif. Bagi pakcik menghadapi kesukaran untuk menyiapkan jadual selama 3 bulan ini. Tapi pakcik akan melihat pada progres, bagaimana kita akan menulis artikel daripada mula, daripada awal. Mungkin pakcik tak tekankan tajuk. Mungkin tajuk nanti akan ada sampingan ataupun selingan. So kita akan fokus pada abstrak dulu, menulis abstrak. Kemudian kita menulis bab pengenalan, menulis bab konten, knowledge dalam literature review, sehingga jelah kita menulis semua bahagian, termasuk appendix dengan reference. Jadi kita akan belajar, kita akan meningkatkan kemahiran teknikal dari segi menulis. Alhamdulillah juga saya pakcik yakin yang join kelas artikel ni juga ada yang join, sebahagian besarnya adalah juga join dalam level 2 dalam menulis artikel, menulis tesis. Okey, semalam telah berjalan kelas mengaji tulis tesis dan 10 tips telah diberi. It's not 10 tips, minta maaf. 10 kepentingan kenapa kita harus teruskan ke level 2 untuk bagaimana untuk meningkatkan kemahiran atau skill writing dalam tesis. Okey, semalam telah dibincangkan 10 perkara kepentingan itu. Jadi bagi malam ini taklimat untuk kelas mengaji tulis artikel jurnal level 2 juga pakcik akan sediakan 10. Okey. Seperti mana yang kita jelas dalam level 1, walaupun tesis dan artikel ni adalah dua komponen yang sama, yang kita nak tulis artikel pun boleh kita tarik daripada tesis, tapi banyak perkara yang ada sedikit perbezaan. Contoh dia audience. Jadi orang yang akan baca tesis adalah supervisor dan penilai, tetapi yang baca artikel jurnal lebih luas, ramai masalahnya, daripada education level, daripada student di sekolah menengah, di college, di matrikulasi, di universiti, since daripada diploma, degree, master dan PhD, malah di kalangan pensyarah dan researcher juga yang merentas, bukan hanya di dalam negara dan di luar negara, dan antara benua. So audiens sangat besar. Okey, dia sangat berbeza dengan tesis yang audiens utama dia adalah supervisor dan penilai. Jadi bila dalam konteks tips semalam, bukan tips, 10 kepentingan semalam tu diambil kembali, tetapi pakcik ubah dalam konteks articles yang lebih terperinci sedikit untuk kita lebih faham. Okey, justru tu ada banyak perkara-perkara yang pakcik akan sebut 10 malam ni. Kepentingan level tu sangat-sangat berkaitan alignment dia dengan level 1.
Sebab tu pakcik berkali-kali sebut untuk join level 2 ni dia kena khatam level 1. Okey, supaya term-term yang pakcik sebut dalam level 2 ni adalah sebenarnya kesinambungan daripada level 1. Okey, kita ada 10 perkara kepentingan. 10 perkara yang menyebabkan pakcik yakin dia akan beri motivasi kepada kita dan harapan kepada pakcik dan you all juga. Pakcik sama-sama belajar kan? Kita sama-sama belajar untuk memperhalusi lebih mendalam bagaimana nak menulis sebuah artikel yang baik, yang kita dapat tulis dengan baik, orang yang baca pun seronok, dapat sama-sama knowledge, perkongsian ilmu itu berlaku. Okey, supaya orang yang baca artikel kita ni dapat sesuatu pengetahuan, dia boleh apply okey dalam kehidupan, dalam kerjaya ataupun dalam segala bentuk pembangunan. Okey, yang pertama pakcik susun ikut by sequence kan. Ada juga yang tak susun lah, tapi pakcik cuba tunjulkan 10 perkara ni supaya semua orang akan dapat manfaatnya ini. Okey, yang pertama adalah abstract. Okey, nombor 1 kan, kepentingan kita belajar level 2 dalam kelas mengaji tulis artikel jurnal ni adalah pakcik sebut CPR. Okey, mungkin yang tak join level 1 dia mungkin tak tahu CPR, tapi semua dalam kelas ni level 2 ni pakcik tahu, you all masih ingat lagi CPR adalah stand for copy, paste, replace. Di level 1 dulu pakcik ada sebut, kita kalau nak menulis abstract, kita dah tahu kat mana jurnal kita nak hantar. Okay, kita dah tahu jurnal, kita dah decide macam mana nak cari jurnal, kita dah belajar database. So kita based on the progress. So saya cuma ada bab 1, so kita boleh tulis artikel based on the temper concept paper atau general review yang tanpa ada data. Okay, jadi macam mana kita nak memilih jurnal, kita dah belajar dah menggunakan matching yang ada dalam Web of Science. So dia dalam Springer, Suggester Journal, Finder Journal, dalam Elsevier, Science Direct, dalam Wiley. So kita dah belajar semua benda tu. Jadi kita dah tahu macam mana nak memilih dan nak tahu nak hantar jurnal kat mana. Jadi dekat sini bila term CPR dijelaskan, dimaklumkan dalam point nombor 1 ni, kepentingan kita belajar level 2 ni, copy paste replace ni sentiasa menjadi panduan kita dalam menulis abstrak yang baik. Okey, jadi kita melibatkan CPR, okey, serta menentukan kaedah perkataan. Kaedah, okey, kaedah bila nak tulis abstrak ni ada kaedah. Okey, ada setengah-setengah jurnal tu dia ada sediakan formatting. So kaedah bermaksud step bagaimana kita nak tulis satu ayat, satu sentence, satu ayat kepada satu ayat, line by line dalam abstrak. So dia ada kaedah pemilihan perkataan dan ayat yang bertepatan sesuai untuk menulis satu perenggan abstrak. Kebiasaannya dalam satu perenggan abstrak lah. Contoh lain dalam publisher Emerald, so dia ada sedikit formatting, dia ada susun outline yang perlu ada dalam lebih kurang macam hampir 3/4 satu muka surat A4 tu, bagaimana publisher Emerald menyusunkan dari segi purpose, kemudian literature, methodology, method, finding, so dia ada originality, dia ada contribution, so dia ada impact. So itu formatting yang ada dalam Emerald contoh. Okey, tapi kebanyakan abstract adalah dalam satu perenggan. Okey, so macam mana nak tuliskan perenggan itu mengikut kaedah yang tertentu, ayat atau perkataan yang sesuai. Jadi teknik CPR tu masih dikekalkan, tapi kita akan memperhalusi secara deep, secara mendalam bagaimana dapat menghasilkan sebuah abstrak. Jadi salah satu komponen ataupun aktiviti yang kita akan laksanakan dalam kelas mengaji tulis artikel jurnal dalam grup WhatsApp ni adalah kita memperhalusi abstrak. Okey, menggunakan CPR, kaedah dan ayat dan perkataan yang bersesuaian. Okey, merujuk kepada satu-satu format-format dalam satu-satu jurnal tertentu. Okey. Yang kedua adalah semalam dalam kelas mengaji tulis tesis, poin yang sama pakcik sebut, cuma pakcik ubah suai kan, tapi elemen ni sama-sama, dua-dua diperlukan, iaitu dapat meyakinkan di mana ayat dan perkataan yang kita gunakan dalam penulisan artikel tu dia dapat meyakinkan. Makin tu maksudnya audien yang baca nanti meyakinkan dan memberi ketegasan. Okey, bila kita menulis ni kita ada emosi turun naik. So nak sebut, nak highlight benda tu sangat penting, nak memberi tumpuan bahawa ini kan, supaya orang yang baca tu yakin dengan ketegasan dalam memperjelaskan. Dalam kita memperjelaskan, membincangkan ataupun menyampaikan satu-satu statement atau pernyataan dalam satu situasi, dalam satu ayat maupun satu perenggan. Okey, dalam menulis satu ayat,
dan juga satu peringkat. So dia ada ayat yang hendak meyakinkan audien dengan satu ayat yang ketegasan. Dalam meyakinkan tu perlu ada ketegasan dari konteks menyampaikan, membincangkan dan menjelaskan. Okey, dan bagaimana kita nak tulis semua ni? Bagaimana dapatnya kita dapat menulis satu ayat atau satu perenggan ini dengan baik. Begitu juga dalam tesis dan juga dalam artikel jurnal. So dua-dua ni penting. Cuma beza dia macam pakcik sebutkan tadi, audience. So walaupun dalam tesis, walaupun perlu yang meyakinkan dan menegas tu perlu kepada supervisor dan penilai, tetapi dalam artikel jurnal dia audience lebih luas. So dia mungkin dalam konteks yang lebih perspektif dia lebih luas. Okey, tetapi masih mengekalkan ianya dapat meyakinkan pembaca dengan ketegasan kita dalam menyampaikan maklumat itu. Okey, jadi ayat, perkataan dan perenggan itu perlu ditulis dengan baik. So macam mana kita nak tulis dengan baik, nanti ada pengisian ini dapat ditulis dengan dapat meyakinkan dan dapat kita melontarkan dengan ketegasan dalam menyampaikan satu-satu pernyataan. Okey, yang ketiga. Okey, poin dia kat sini adalah penanda wacana. Okey, penanda wacana. Macam tesis pun perlu ada penanda wacana. Dalam artikel pun lagi penting. Tetapi dalam konteks artikel jurnal, okey, citation itu lebih luas. Citation ni lebih luas sebab seperti dalam tip and tricks macam pakcik sebut, satu hari tu bincang kita citation saja. Okey, bagaimana citation tu penting? Kita kena cite jurnal yang kita nak hantar. Kita kena cite jurnal family. Kita nak hantar tu jurnal publisher. Kalau nak hantar di Emerald, so banyaknya citation di Emerald. Tu jangan lupa, sebab tu tip tu jangan lupa. Okey. Jadi bila citation tu perlu luas, okey, justru penggunaan penanda wacana yang sesuai serta kepelbagaian yang bertepatan dengan keperluan ayat. Contoh dia begini, okey, kita ada pelbagai citation, okey, authors yang kita nak quote. Takkan cakap according to, kita according to, according to also. Takkan kita nak gunakan perkataan according and according. So kita akan gunakan penanda wacana yang sesuai. Okey, dalam artikel jurnal ni, ini pun sama pakcik dah sebut dulu dalam yang berbual. Dari segi aktif, macam mana kita nak buat ayat aktif, bukan ayat yang pasif. Jadi penggunaan penanda wacana ni sangat penting dalam kita menyampaikan emosi ataupun penceritaan kita turun dan naik tu. So kita kena ada turun dan naik supaya orang rasa seronok dengan naratif dalam penulisan kita. So perkara itu perlu ada. Okey, dengan penggunaan penanda wacana yang sesuai, yang bertepatan dengan ayat, kesinambungan dari ayat demi ayat. Walaupun artikel ni citationnya perlu lebih luas, namun dia perlu ringkas atau simplify. Dia nak beritahu bahawa bila pakcik sebut citation yang luas tu, you all boleh cite and cite. Tapi citation tu kita ingat, kita kena menulis dalam satu perenggan adalah satu perbincangan. Walaupun banyak citation, tetapi dia masih dalam konteks yang ringkas dan simplify. Okey, bukan jadi wartawan lah, jadi reporter melaporkan. Okey, bila menulis dia adalah satu proses perbincangan. Cuma pakcik sebut dalam artikel ni citation dia luas, sebab audien pun luas. Okey, kita pun nak kena melakukan banyak citation, nak kena cite jurnal tersebut, jurnal family, jurnal publisher tersebut. Okey, namun demikian dia bukanlah melaporkan, tetapi adalah perbincangan dalam konteks yang masih lagi ringkas, iaitu simplified. Okey, sebab artikel should be simplified daripada sebuah tesis. So kita ambil one part of the thesis. So jadi persembahan itu dalam bentuk yang ringkas dan simplified. Okey, nombor 4 adalah keyword dia adalah bahan ataupun maklumat. So seperti dalam tesis dia punya tu dia luas. Macam bagi tahu dalam tesis kita highlight ada impact kepada akademik. So berkaitan dengan teori, metodologi itu adalah academics. So dia daripada kerajaan, dari segi policy maker membuat polisi dan sebagainya. Kemudian industries, so macam mana pengamal, amalan. So dalam industri, begitu juga dengan komuniti dan masyarakat. Jadi 4 perkara impact tu sangat penting dalam sesebuah tesis. Jadi bila melibatkan 4, dia ada bahan. So ada bahan daripada industri, ada bahan daripada akademik, bahan daripada kerajaan dan bahan daripada society atau komuniti dalam negara dan luar negara. NGO juga jadi secara international macam WHO, UNESCO juga perlu keterlibatan bersama dalam citation dalam sebuah tesis. Itu juga dituntut dalam artikel jurnal.
Jadi artikel jurnal ni keupayaan untuk menjelaskan dan membincangkan berdasarkan maklumat bahan. Okey. Namun demikian, seperti kita tahu sebuah jurnal ni keutamaan peratus kebanyakannya perlu site adalah jurnal. Okey, betul. Pakcik ada sebut, pakcik jumpa. Memang pakcik jumpa Q1 artikel jurnal Web of Science, site Wikipedia. Ada yang pakcik jumpa Oxford punya dictionary. Memang pakcik jumpa dalam Q1 jurnal yang berindeks bagus, top publisher. Tetapi pakcik nak tekankan kat sini keutamaan kita untuk menjalankan untuk buat citation adalah daripada jurnal-jurnal. And lihat kembali pada tip and tricks pakcik sebut, kalau nak cite jurnal macam mana cite yang memberi keutamaan kita. And selain daripada pakcik sebutkan tadi cite jurnal tersebut, cite jurnal family, jurnal publisher, pakcik ada sebut juga kalau boleh selit-selit kita boleh cite chief editor, cite nama-nama besar supaya nampak artikel kita besar, iaitu cite orang-orang yang kualiti 5 tahun terkini. So benda tu jangan hilang. So dalam konteks ni pakcik bukan nak cerita tips, pakcik nak bagi tahu bagaimana level 2 ni cara kita dapat menulis dengan baik dengan melibatkan kepelbagaian sumber tadi. Dan juga yang pakcik sebut iaitu macam mana kita nak selit-selit nak cite jurnal tersebut, nak cite jurnal family ataupun publisher dalam jurnal tu. So keutamaan citation dalam jurnal family atau penerbit itu, jadi bagaimana nak menulis dan membuat citation. Itu yang nombor 4 kepentingan level 2. Nombor 5, kita ni menulis dengan pelbagai maklumat. Pelbagai maklumat sini maksud pakcik dalam sebuah penyelidikan, dia ada intro, LR, method, dan analisis, dapatan dan kesimpulan dan cadangan. Bagaimana kita nak menuliskan perkara-perkara yang pelbagai tersebut dalam proses penyelidikan itu dalam sebuah perenggan ataupun dalam satu perenggan atau satu ayat. Jadi kita perlukan kaedah yang baik untuk menulis. Okay, dalam satu perenggan tu nak cerita method je ke ataupun nak combinekan country dengan analisis, dapatan dengan cadangan, teori dengan method. So kadang-kadang kita melibatkan dua perkara yang kita katakan kaedah itu ataupun dapatan dalam satu perenggan. Jadi penulisan pelbagai maklumat, nombor 1 dari segi kaedah dan dapatan. Kaedah merujuk metodologi, dapatan. Kemudian jenis artikel, kan ada artikel-artikel bila kita nak cite, kita rujuk artikel yang ada data, yang ada yang tak ada data. Ada macam-macam teknik, and kita ada meta analysis, kita ada SLR, so ada general review, ingat tak? And kita ada research, jenis artikel, research, general review, conceptual, literature review, short communication. So banyak lagi sub-sub topik dalam tu. So bagaimana kita nak menulis artikel dari segi jenis artikel tersebut dan juga dari segi proses penyelidikan itu, contohnya kaedah dan dapatan kajian. So macam mana kita nak menulis satu perenggan yang baik, satu naratif yang baik yang boleh mudah difahami. Okey, aplikasi, bagaimana cara penulisan kita dapat diaplikasi oleh pembaca yang dapat dirasa maksudnya orang boleh faham benda tu dan boleh kena relate dengan kefahamannya dan juga mudah difahami. Okey, dari segi aspek penulisan pelbagai maklumat itu juga menjadi keutamaan dalam level tu, bagaimana kita nak menulis dengan membaca artikel yang didata tanpa data, dengan menulis dengan ada kepelbagaian dalam satu perenggan tu melibatkan dua, contohnya method dengan dapatan. Dan nombor 6, seperti mana yang dinyatakan dalam tip and tricks dan juga pakcik contohkan, tapi hanya sedikit. Pakcik ada screenshot dalam slide bahawa pakcik akan tunjukkan macam mana. Tengok artikel ni, tengok paper journal review ni, dia banyak letak gambar rajah, banyak letak jadual. Di situ dari peringkat awareness dan peringkat observation melalui pakcik punya investigation untuk tunjukkan kepada peserta-peserta ataupun sahabat-sahabat semua dalam level 1 bahawa jurnal ni penting dari segi visual dan presentations. Jadi untuk level 2 ni pakcik akan tunjuk macam mana kita nak buat satu presentations dari segi konteks visual dan table. Pakcik akan tunjukkanlah contoh-contoh yang kita kata menarik, dapat bila orang nak baca tu, menariklah table ni. Biasanya seorang pembaca bila dia melihat jadual atau table yang kita kata ada nilai-nilai yang menarik, ada nilai kreativiti, dia akan berhenti dalam page tu. Okey. Dari segi publisher, dia tahu pada bahagian jadual dan gambar rajah pelajar akan save, pelajar akan view, pelajar akan download. So itu keutamaan publisher sebab dia nak benda tu. Jadi publisher akan tahu ada nilai, dan sekiranya kita letak jadual dengan rajah, dia ada satu nilai yang menyebabkan semua pihak yang terlibat dalam proses ni lah, maksudnya pihak library untuk langgan jurnal, orang yang akan view dan download. So
dengan ada good presentation dan visual ni sebenarnya akan meningkatkan ataupun memenuhi kehendak publisher lah. Jadi kita perkara ni perkara yang penting. Okey, perbanyakkan yang kepentingan nombor 6 ni, perbanyakkan visuals dan persembahan ataupun persembahan. Jadi jadual, rajah ataupun yang berkaitan lah, mungkin flow chart, carta alih itulah, dan lain-lain lah, lakaran selain daripada kita sebut. Biasanya kita sebut dua je lah, rajah dan jadual, tapi mungkin rajah tu ada pelbagai jenis dan jadual tu pun pelbagai lakaran jadual. Okey, perlu menarik. Okey, kemas memang kena kemas, sebab pakcik pun ada dapat komen supaya gambar rajah pakcik tu diperkemaskan lagi. Dia perlu ringkas sebab gambar rajah tu ringkas. Walaupun ringkas dia padat. Kalau kita ada maklumat itu dia diringkaskan. So dari segi design gambar rajah atau jadual tu perlu jelas juga, dan praktikal dan sistematik. So aspek kreativiti sangat-sangat digalakkan. Okey, dalam menulis ni especially rajah, dia tidaklah terlalu formal. Okey, dan harapan pakcik lah orang yang nak menulis artikel ni, bila sebut pasal visual rajah dan jadual ni, jangan takut nak buat, sebab kita boleh buat dengan satu design yang berdasarkan kreativiti, no standard. Okey, tidak ada satu standard yang kita kena buat, tapi pada masa sama dia perlu adalah ringkas, jelas dan juga praktikal dan sistematik. Okey, jadi jangan takut untuk melukis ataupun risau tak cantik ke, jangan risau benda itulah. Jadi yang paling penting kita kena perbanyakkan visual dan persembahan jadual dan rajah. Okey. Nombor 7 adalah ini kebiasaannya. Kadang-kadang orang tanya juga, banyak orang tanya secara peringkat awalnya. So berapa banyak nak tulis pengenalan, berapa perenggan untuk pengenalan, berapa perenggan untuk literature review. Jadi kat sini pakcik tulis bahagian pengenalan, metodologi dan analisis dan kesimpulan perlu ringkas. Bahagian pengenalan, metodologi, analisis, kesimpulan. Okey, kita ada dua lagi bahagian, iaitu literature review dan perbincangan. Dua bahagian ni memang kena ada secara rigorousnya lebih luas jika dibandingkan pengenalan, metodologi, analisis dan kesimpulan. Pakcik tak cakap pengenalan, metodologi, analisis dan kesimpulan itu tak penting. Dari segi orang kata kat sini, kat bahagian mana yang kita perlu perluaskan, yang kita perlu bincang tu lebih banyak sedikit, iaitu bahagian literature review dan juga bahagian perbincangan. Okey. Tapi pakcik tak kata yang tadi tak penting, cuma kata luas. Kita tak cerita pasal penting, kita cerita dari segi aspek keluasan. Jadi janganlah pengenalan tu panjang sangat, walhal literature review tu patut lebih panjang. Metodologi dan analisis straightforward. Of course kesimpulan adalah benda yang summary dan mungkin sedikit cadangan untuk kajian akan datang. Jadi dia agak simplified compare dengan perbincangan dengan literature review. Okey, perbincangan perlu meluas. Kadang-kadang bila nak buat perbincangan ni dengan literature review, bahagian yang meluas ni dia perlu melibatkan merentas negara. So bukan apa, dengan bila you cite dengan negara ataupun kita bila ada perbincangan tu kita compare ataupun kita differentiate dengan finding. Contoh dia, kita melibatkan beberapa negara ataupun beberapa industri, sebab audien kan luas. Jadi kita kena ada buat perbezaan. Jangan kita orang Malaysia cuma cite orang Malaysia. Okey, kalau kita cerita industri, sebenarnya kita cuma sebut industri itu juga. Ada setengah-setengah kajian yang kadang-kadang dia general, dia boleh sebut pelbagai-bagai industri. Okey, pakcik mohon dengan ada perbincangan yang meluas ni kita boleh sinergikan dengan analisis. Dan bila kita nak menulis satu perenggan tu dengan ada analisis is something like kita buat compare, kemudian kita synthesize, kemudian kita buat konklusi dalam satu perenggan. Kan kita dah belajar yang ni kita belajar dalam tesis bagaimana nak tulis satu perenggan yang baik. Okey, nanti dalam artikel pakcik kongsikan juga ilmu itu dan pakcik enhance sikit dan ubah suai bagaimana kita dapat menulis satu perenggan yang baik. Okey, dalam kelas mengaji tulis tesis memang kita ada template, literature review punya template daripada awal sampai habis, dan last sekali tu bagaimana menulis satu perenggan satu hari. Dia ada template tu, tapi untuk artikel nanti pakcik ubah suai sikit. So semua ni dari segi konteks tulis satu perenggan ni tadi mengikut bahagian tadi yang katakan pengenalan, metodologi, analisis dan kesimpulan tu dia perlu ringkas. Tapi bagaimana nak menulis ringkas ni dalam masa yang sama perlu ringkas dan padu, dan bagaimana nak memperluaskan literature review dan perbincangan. So persoalan dia dalam level tu, bagaimana kita nak menulis bahagian ini. Okey, nombor 8 adalah benda ni memang serius, sebab pakcik pun dapat komen yang sama, walaupun benda ni macam nampak macam kecil je. Citation tahun lama dan tahun baru. Okey, boleh tak cite tahun yang lama dalam konteks nyatakan. Okey, kita boleh cite benda yang lama, tak ada masalah.
Tapi bagaimana nak menulis, apa yang boleh kita cite benda yang lama, okey, menulis benda yang baru 5 tahun nanti ini. Kenapa publisher sangat banyak komen dapat kan, sila update literature review ataupun citation 5 tahun terkini. Dia selalu remind benda tu. Okey, bagaimana kita dapat menuliskan citation dengan gabungan lama dan baru ni, masa yang sama dia tahu benda ni adalah currently, yang terkini, yang dapat meyakinkan editor dan publisher untuk terima artikel kita walaupun citation kita ada citation yang lama. So yang paling penting dari segi konteks citation ni, macam mana kita nak tonjolkan citation yang baru 2021. Kita tulis dalam surat depan, first impression, tengok-tengok, benda ni bagus. So macam mana kita nak citation yang lama. So adakah kita kena cite tu bagaimana kaedah dia, dan kita akan melihat bagaimana orang sebelum kita menulis, orang yang publish kat Q1 contohnya. So kita akan belajar sama-sama bagaimana nak menulis citation walaupun terdapat citation yang lama, dan bagaimana pula kalau kita tulis citation yang baru, macam mana kita nak tunjukkan citation yang baru supaya dapat meyakinkan editor dan publisher untuk terima dan terbit artikel jurnal kita. Okey, nombor 9. Aspek ni pakcik highlight lagi sekali. Memang tips ni memang pakcik memang betul-betul pakcik buat. Aspek kesimpulan adalah bahagian terakhir dalam artikel. Kesimpulan, appendix dan juga rujukan. Kesimpulan, rujukan dan appendix. Bahagian ini memang ramai orang kena reject adalah bahagian ni, dan bahagian ni juga menjadikan kekuatan dan keinginan besar kepada seorang publisher, seperti mana yang pakcik jelaskan dalam level 1. Okey, jadi kesimpulan, rujukan, appendix dalam artikel. Okey, nampak mudah, tapi bahagian ni sangat-sangat bernilai. Okey, kalau reference jangan buat mistake. Apa yang kita cite mesti ada dalam reference. Ikut format betul, jangan missing. Gunalah Mendeley, jangan guna manual. Okey, bukanlah tak bagus, tak boleh guna manual, tapi make sure tak ada berlaku kesilapan. Okey, dia sangat bernilai dan sangat diperlukan oleh publisher dalam konteks ini. Contoh appendix akan menyebabkan ramai orang akan download dan orang akan guna balik appendix itu untuk next research. Okey, begitu juga kesimpulan tu banyak cadangan. Biasanya researcher ataupun postgrad untuk extend research, nak cari research gap ataupun nak memperkasakan problem statement, dia akan baca kesimpulan. So bahagian kesimpulan, reference dan appendix, satu benda yang sangat bernilai, yang sangat-sangat diperlukan oleh chief editor dan publisher. So persoalan dia, bagaimana nak tulis bahagian ini dengan baik yang dapat menarik minat publisher dan juga editor untuk accept paper kita. So bahagian ni kena diperhalusi. Kita akan bincang jenis-jenis yang ada, bagaimana orang berjaya dapat memperjelaskan bahagian ini. Jadi pakcik sendiri bahagian ni memang pakcik terus buat dan buat. Mungkin pakcik sendiri akan kongsikan apa yang pakcik buat, dan pasal yang sama kita akan tengok orang lain bagaimana dia buat. Yang terakhir, of course, sama macam thesis, is part of the professionalism dan method. So kita pastikan kita jadi seorang penulis yang matang. Okey, macam semalam kan, dia bukan satu perkataan yang direka kan, tapi sebenarnya betul. Ayat mengamankan tu sebenarnya adalah satu benda yang ayat yang sesuai untuk seorang penulis. So kita memang nak menuliskan itu memang dapat mengamankan. Mengamankan maksudnya orang yang baca itu rasa macam selesa. So dia mudah untuk terima, aman lah maksudnya kan? Kadang-kadang dia seronok untuk ceritakan apa yang dia baca dengan kawan-kawan. So menyampaikan ilmu. Okay, kita mengharmonikan. Harmoni ni dia dalam konteks penulis, walaupun kita kritik, dia harmoni. Maksudnya okey, saya dikritik, tapi saya dalam masa sama saya rasa appreciation, sebab orang ambil saya punya finding untuk dijadikan diskusi, walaupun perkara itu sebaliknya perkara-perkara negatif atau perkara-perkara yang menimbulkan persoalan, menjadikan isu-isu lain. Okey, jadi kita kena ada kematangan dalam menulis artikel jurnal. Okey, kita kena ada satu knowledge yang sangat baik. Sebab tu level 1 tu sangat penting. Sebenarnya level 1 tu is about knowledge. Dia ada sedikit pre-apply, tapi level 2 is betul-betul kita akan apply. So kita bukan hanya menghitung atau mengukur jenis, kita tak menghentam ataupun mengukur dari segi bilangan muka surat. Sebab saya pun dah tunjukkan, pakcik dah tunjukkan 2 muka surat, 1 muka surat, pun kita boleh terbit artikel jurnal. Okey, masa yang sama dalam menulis kita kena meningkatkan skill-skill menulis. Takkan kita dah belajar pusing-pusing balik berdasarkan kajian lepas, menurut according to, selain itu pusing-pusing macam tu. So jadual kita, rajah kita macam tu juga tak berubah-ubah. So masih lagi cadangan ataupun kesimpulan kita pendek, masih lagi reference kita salah, masih lagi tak tahu nak buat appendix.
tak tahu macam mana nak pikat, macam mana artikel kita dapat banyak citation, meluaskan visibility. So itu dah katakan sebagai kematangan. Okey, kita lupakan perkara-perkara yang negatif. Okey, kita kena fokus bila belajar ni sebab untuk kita. Kenapa untuk kita? Sebab kita juga akan menyampaikan pada orang lain. So kita nak supaya ilmu tu berkembang luas. Okey, sebelum kita nak sampaikan ilmu pada orang lain, nak kembangkan, kita kena betul-betul faham di level 1, dan kita level 2 kita akan apply, dan sama kita akan jadi matured into seorang penulis yang boleh menulis bukan hanya pada tesis dan laporan, tetapi bagaimana menulis artikel jenis, melibatkan pelbagai jenis artikel jenis, pelbagai publisher, dan kita memahami kehendak bukan seorang penulis, bukan seorang penilai saja, tetapi kehendak publisher. So how you create a networking, dan kita ada memahami, kita kata memahami perspektif kepada publisher, kepada pembaca, kepada kita emang penulis. Okey, itu sangat penting. So tolong dan mohon aplikasikanlah semua yang kita belajar dari level 1 dan level 2 dari segi writing skill, dari segi aspek purpose, tujuan, proses, dapatan dan kesinambungan. Research is about kesinambungan, dan artikel juga kesinambungan. Okey, macam pakcik sebut itu kan, berapa banyak artikel boleh tulis dalam bab satu, yang selama ni mungkin ramai yang tak sedar bahawa boleh ke research background ke boleh tulis satu artikel. Tapi kena faham, research tu adalah proses, tujuan kita tulis benda tu untuk orang tahu. Sebab orang di luar sana tu ada banyak benda yang dia nak tahu, especially berkaitan buat apa. Okey, pastikan apa yang kita tulis tu sebenarnya bukan untuk kita saja, untuk audiens, malah dapat mencapai keinginan dan keperluan kepada chief editor juga dengan publisher, sebab dia nak terbit artikel kita, dan dia juga dapat menembusi market atau pasaran yang lebih luas. Okey, itu saja perkongsian pakcik untuk menceritakan hala tuju kita punya driven kan, untuk kita capai dalam level 2 ni. Pakcik doakan semoga semuanya terus positif, progresif, dalam sama-sama lah kongsi ilmu lah kongsi ilmu. Untuk level 2 ni pakcik pun sebenarnya belajar bagaimana dapat menulis lebih baik. Sama-sama kita doakan sama-sama pakcik dan you all semua berjaya dapat menulis lebih baik dalam level 2 ni. Doakan pakcik juga supaya dapat sama-sama lah menyampaikan. Kadang-kadang pakcik pun perlu support sebenarnya untuk bagaimana untuk meneruskan level 2 ni, mendapatkan material-material yang baik, siapa kesihatan yang baik, supaya semua ni menjadi baik, indah semuanya. Okey, mohon maaf sekiranya penyampaian taklimat ni ada kekurangan mana-mana, tapi dari semasa ke semasa dia bukanlah statik. So dia ada perubahan. Doakan dia jadi satu perubahan atau penambahbaikan yang lebih baik untuk kita semua, dan supaya dipermudahkan. Lagi sekali pakcik mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Okey, harap kita semua positif untuk terus belajar, untuk cari ilmu, dan seterusnya kita dapat habiskanlah 3 bulan ini. Saya tahu, pakcik sedar bahawa kita ada dengan kesibukan kerja. Sebab tu pakcik kekalkan lagi video rakaman ini untuk you all boleh refer pada waktu-waktu masa yang sesuai. Okey, lagi sekali terima kasih, and Assalamualaikum.